Lagi buat adik-adik kita yang sedang mengikuti pembelajaran secara dalam talian dan juga selamat pagi kepada ibu bapa yang sama-sama berada di sekitar adik-adik kita yang sedang belajar dalam talian. Segmen seterusnya ni Zaliha memang sangat sesuai dengan situasi semasa kita sekarang ini, bagi terutama sekali bagi kawasan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan kita sudah pasti yang dengan keadaan norma baharu bukan sahaja bekerja dari rumah tapi juga anak-anak kita belajar dari rumah. Gym kelas pun semua balik semua belajar dari rumah. Betul. Jadi untuk kita bercakap mengenai COVID-19 tangani psikologi anak cilik belajar di rumah. Jadi kita akan perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita, iaitu Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam, Profesor Psikologi Dakwah Remaja, Pengarah Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, bila kita bercakap mengenai pembelajaran dalam talian ini, norma baharu untuk anak-anak kita, biasanya mereka mempunyai rutin, iaitu setiap hari mereka akan bangun pagi, memakai pakaian seragam sekolah untuk pergi ke sekolah, berjumpa rakan-rakan belajar dengan cikgu. Tapi kali ini mereka belajar dari rumah dan juga proses pembelajaran berlaku secara maya. Jadi mungkin Prof boleh terangkan apakah antara perubahan psikologi yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ini terhadap perubahan norma baharu ini? Ya, kesan daripada pandemik COVID ini ialah memang memberi kesan bukan setakat orang dewasa kerana rutin itu berubah, tetapi juga kepada kanak-kanak sekolah, pelajar-pelajar universiti, terutama sekali kanak-kanak sekolah. Sebab biasanya rutin mereka seperti yang disebut tadi ialah pergi ke sekolah ataupun duduk di taska dan tadika. Tetapi kali ini mereka berubah supaya duduk di rumah, dan kesan psikologi itu bukan hanya saja kepada kanak-kanak tetapi juga kepada ibu bapa yang nak menguruskannya. Kita ketahui bahawa kanak-kanak ini adalah satu kumpulan, satu grup yang kanak-kanak yang masih fragile, mudah pelembut, mudah rosak kalau kita tak jaga dengan betul. That's why dalam tempoh pandemik ini juga psikologi kanak-kanak itu perlu ditangani ataupun dijagai kerana mereka sudah berubah daripada biasa yang mereka lalui kepada satu norma baru. Seperti mana kita ketahui bahawa dalam psikologi perkembangan kanak-kanak tu berlaku, ada beberapa perkembangan psikologi kanak seperti daripada fizikalnya, kognitif ataupun mental, emosi, sosial dan juga moral ataupun spiritual. Jadi semua dalam tempoh norma baru ini, semua perkembangan psikologi itu berubah daripada kebiasaannya. Contohnya emosi kanak-kanak ni ialah satu emosi yang mereka sukakan kepada keseronokan, kasih sayang. Dia nak bergembira saja. Macam kita lah dulu kan zaman kanak-kanak. Itu adalah kegembiraan. Dan pergi sekolah itu adalah satu kegembiraan dan keseronokan bagi kanak-kanak. Sebab terutama si kanak-kanak cilik kalau dia dah peringkat taska tadika, sebab di situ berlaku perkembangan sosial mereka. Sebab itu salah satu psikologi mereka, iaitu mereka mula dalam umur dalam 5 tahun, 4 tahun dan ke atas, mereka mula ingin bersosialize dengan rakan-rakan, mereka ingin berseronok sebab di tadika ada aktiviti yang ditentukan sambil belajar dan sebagainya. Tetapi semua itu dalam norma baru ini berubah dan sudah pasti memberi kesan kepada aktiviti tadi dan juga perubahan aktiviti dan perubahan psikologi mereka lah. Emosi seronok tadi mungkin dah duduk di rumah, mungkin hilanglah keseronokan dia bersama dengan kawan-kawan. Mungkin dengan ibu bapa pun aktiviti dah berubah, dan ibu bapa pula dalam tempoh pandemik ini ramai juga yang terpaksa work from home ataupun bekerja dari rumah, dan itu sudah pasti tidak sama proses pembelajaran seperti di sekolah ataupun di tadika. Ada satu yang mungkin juga kita ingin tanyakan kepada Prof di awal, sebelum kita ke Skype bersama ibu bapa dan pelajar nanti. Di awal bila mana PKP diperkenalkan, dahulu ibu bapa yang saya dapat meluangkan masa bersama anak-anak, biasanya kat sekolah balik jumpa malam, jadi ini merupakan satu ruang. Tapi dah bila ia menjangkaui masa yang mereka sendiri tidak sangka akan berlangsung begitu lama, ibu bapa juga stres, tak boleh sebab anak ada online, kita tak boleh buat ni sebab anak ada online. Jadi jadual mereka juga terkesan dengan jadual pembelajaran anak dalam talian. Psikologi ibu bapa ini bagaimana perlu untuk mereka juga melalui dengan norma baru ini dengan lebih tenang, tanpa memberikan kompromi kepada persekitaran rumah tersebut. Betul. Seperti saya sebut tadi, maknanya perubahan norma baru ini bukan sahaja memberi kesan kepada psikologi anak-anak itu, tapi sebenarnya yang paling utama juga ibu bapa. Sebab setengah anak ada juga yang seronok di rumah sebab mereka tak perlu bangun pagi nak pergi. Tapi ibu bapa lah yang stres sebabnya rutin mereka sudah berubah. Mula-mula
Betul, peringkat awal rasa seronok sebab selama ni kena pergi kerja kan, tapi kali ni rasa macam kerja dari rumah tetapi dapat bersama dengan anak-anak. Tetapi saya dah menemui beberapa buat temu bual bersama dengan my staff, tanya bagaimana mereka mengatakan bahawa setengah tu memang prefer sekolah. Ya, prefer bekerja daripada pejabat dan anak-anak pergi sekolah kerana tidak boleh susun kerja itu. Sebab anak-anak dan juga keluarga kita ni apabila ibunya ataupun bapanya duduk di rumah, psikologi mereka mengatakan bahawa tidak bekerja, bercuti sebab selama ni kalau bekerja ialah pergi ke pejabat. Tapi kali ni ialah duduk di rumah. Jadi kanak-kanak menganggap ibu bapanya tidak bekerja ataupun ibunya tidak bekerja. Jadi bila tidak bekerja di psikologi mereka, mereka akan mengganggulah ataupun diinginkan perhatian. Sebab itu memang sifat kanak-kanak, emosi mereka inginkan perhatian, kasih sayang. Bila ibunya berada di sana, mereka duduk di rumah bersama dengan mereka, jadi menimbulkan stres kepada ibu bapa lah sebab bila mengganggu kerja-kerja tugasan yang di ofis yang terpaksa dibuat dan sebagainya. Oleh itu saya sarankan satu ibu bapa pertama kena menerima dulu seadanya. Maksudnya kena terima hakikat bahawa norma baru ini perlu diterima dengan ni dan susunlah jadual waktu kita itu sebaiknya ubah maknanya rutin hidup kita dan segmen-segmenkan bahawa dan fahamkan kepada anak-anak bahawa ibu bapa sedang bekerja, ibu atau sedang bekerja. Jadi susun jadual waktu bersama-sama dengan anak itu, bagi mereka aktiviti yang mereka seronok seperti mana di tadika supaya mereka tidak mengganggu kita sewaktu kita melaksanakan tugasan. Maknanya anak-anak pun perlu disusun jadual seperti mana proses pembelajaran di sekolah. Jadi disiplin dan pemahaman anak-anak, bagaimana kita mendisiplinkan mereka, mendidik mereka bahawa mereka juga sedang belajar dan ibu juga sedang bertugas, ibu juga sedang bertugas. Saya rasa itu sangat penting. InsyaAllah anak-anak ini faham. InsyaAllah. Barangkali kena ada briefing dululah sebelum kepada anak. Kita tanyakan tetamu kita di Skype, Puan Irianti Abdul Majid yang merupakan ibu kepada 2 orang anak, Khaira Irinia Khairul Anwar yang berada darjah 4 dan juga Khairin Irneli, nama sama dengan Zaliha. Khairin Irneli Khairul Anwar darjah 2. Hello, selamat pagi. Okey, kita nak tanyakan kepada Puan Irianti terlebih dahulu, bagaimana setakat ini dengan anak-anak belajar dalam talian dan bagaimana Puan Irianti menyesuaikan jadual you sendiri dengan kedua-dua tanggungjawab ini berada dalam satu masa yang sama? Okey, memang nampak macam kita urusan kita dan urusan diorang kita kena tengok dalam WhatsApp apa benda apa homework yang untuk dibagi. And so far dua-dua memang ada homework hari-hari, so kadang-kadang tu memang susah untuk diorang buat tak, sebab sebelum ni kita tak ada laptop macam-macam. So lepas kita dah start belajar dari rumah tu, kita terpaksa beli laptop diorang satu so that diorang boleh buat dalam masa yang sama. Sebab kalau tidak tu memang susah kalau nak share laptop kan. Ya, betul. Okey, kita nak tanya juga reaksi adik-adik cilik kita ni. Saya kira Khaira yang di sebelah kiri kita. Hello Khaira. Khaira, boleh dengar tak? Okey, Khaira, kita nak tanya, adakah Khaira lebih suka belajar dari rumah ataupun anda lebih suka belajar di sekolah? Dari rumah. Dari rumah. Kenapa Khaira? Sebab boleh guna laptop. Okey, dekat sekolah. Okey, nak tanya adik dia pula, Khairin. Khairin rindu tak sekolah? Ataupun Khairin lebih suka belajar di rumah juga? Kita belajar kat rumah. Ini merupakan satu penemuan yang sangat biasa. Puan Irianti, sebelum kita tanyakan kepada anak-anak nanti, Puan Irianti, bagaimana meletakkan disiplin kepada anak-anak bila mana sepanjang Puan Irianti bekerja dan anak-anak belajar, ada limit ataupun ada had komunikasi di situ supaya jadual juga tidak terganggu dengan anak-anak? Okey, selanjutnya saya akan pastikan diorang kalau ada homework, tengok homework apa benda yang nak kena buat semua. You set
So, sementara tu I buat kerja I lah. And then bila kalau macam tu, sebab kita selalu kena submit the homework through online juga, Google Classroom. So waktu tu submit, saya akan go through diorang punya homework, pastikan apa yang dijawab semua betul ke apa sebelum kita submit lah. Sometimes they have live class juga. So di class tu kita kena make sure yang macam diorang ada time live class tu. Sebab kadang-kadang kalau kita tak elok dengan masa yang cikgu tetapkan, lepas tu. Baik, Khaira, kita nak juga tanyakan, do you miss your friends? Rindu kawan-kawan tak? Khaira. Khaira, okay. Anda rindukan kawan-kawan? Do you miss your friends? Ya. Khaira, mungkin ada ucapan untuk kawan-kawan sekarang ni yang menonton Khaira sekarang ni dalam Selamat Pagi Malaysia. Nak cakap apa dengan kawan-kawan? Jaga SOP, tidur di rumah, and don't forget to do your homework. Okey juga Khairin dan Khaira, ucapan untuk our frontliners, petugas bersahadapan dan juga ketua pengarah kesihatan kita dalam mereka nak menjaga, they're trying to keep you guys safe, all of us safe. Ucapan anda berdua kepada frontliner apa dia? Thank you, frontliners. Comel ya. Khairin, nak dengar juga suara Khairin. Okay, Khairin, what would you like to say to your friends? Apa yang anda ingin cakap kepada kawan-kawan? Stay at home, we miss you. Baik, Puan Irianti, sedikit kesimpulan apa yang Puan Irianti boleh kongsikan kepada ibu bapa yang juga berada dalam situasi yang sama, bagaimana untuk terus konsisten dengan momentum sekarang? Saya rasa macam benda ni memang kena bersabar. Because sometimes berawal-awal dulu pun saya stress juga. Sebab saya tak biasa kan. Tapi as we go along the way, itu kira macam lama-lama kita boleh get used to it lah. And apa tu, bila diorang ni dah biasa dengan Google Classroom, I rasa diorang pun dah boleh handle sendiri. Kadang-kadang kita fikir and diorang dah boleh log in sendiri and diorang buat saja stuff. So, kita just lah. Okey, baik. Terima kasih Puan Irianti. Thank you Khairin, thank you Khaira. Bye. Baik Prof, untuk Puan Irianti, anak-anak beliau sudah besar. Sebab kata dia tadi dah boleh jaga Google Class sendiri. Betul. Tapi untuk mereka yang macam preschool, yang masih dalam tadika, yang masih lagi memerlukan perhatian, sebab you tak boleh letak signboard jangan kacau mama-mama tengah kerja. Jadi situasi sebegini bagaimana? Dan itu saya sebut tadi, maknanya memang satu cabaran besar untuk ibu, terutama wanita, sebab dalam waktu bertugas dari rumah terpaksa menjaga anak-anak cilik ini yang biasanya duduk di taska kan, sebab macam tadi memang anak-anak sudah agak besar dah boleh tahu. Tetapi saya tetap yakin bahawa sebenarnya anak-anak kita ni boleh dididik daripada awal. Maksudnya kita disiplinkan daripada awal. Kadang-kadang ibu bapa sering salah perspektif mengatakan bahawa anak-anak umur 3-4 tahun ini tidak mendengar cakap. Tidak sebenarnya. Sebab tu Allah SWT mengatakan bahawa kita mendidik itu daripada dalam kandungan lagi. Maksudnya kita selalu pesan apa semua. Jadi mungkin pertama kali, 2 kali mungkin tak dengar, tetapi 3-4 kali kalau kita ulang benda yang sama, di samping kita beri nasihat, kita create satu aktiviti yang mereka suka. Sebab kita tahu anak-anak kita suka apa. Maknanya dalam mereka berseronok untuk ni, tetapi dalam waktu yang sama kita maknanya aktiviti yang boleh memberi pelajaran kepada mereka lah. Jadi mereka akan galik di situ. Maknanya mereka akan asyik dengan aktiviti mereka bersama dengan adik-beradik dan sebagainya. Saya yakin bahawa kalau kita kreatif, ibu bapa kreatif dan mengambil positif, menerima norma baru ini, kita akan cipta satu aktiviti yang seronok untuk anak-anak di samping dalam belajar. Macam tadi kata kan anak-anak kan suka melukis, kadang-kadang suka mencanting dan sebagainya. So kita boleh create the activity. Cuma kita ingatkan juga ibu bapa, maknanya walaupun kita tahu hari ini kanak-kanak generasi Z ini suka pada macam tadi suka internet, gadget dan sebagainya, tapi kita perlu seimbangkan. Maknanya antara aktiviti fizikal dan juga aktiviti mental dan juga yang berbentuk gadget dan sebagainya.
psikologi kanak-kanak ini perkembangannya perlu seimbang. Kalau dia fokus satu internet online saja, kita risau ada kesan dari sudut perkembangan social life dia dan juga dari sudut fizikalnya. Jadi ibu bapa perlu kreatif di situ. Dan saya yakin insya-Allah anak-anak itu kalau kita berpesan, kita penglibatan sama buat permulaan sebagai satu budaya, kemudian kita memberi sokongan kepada aktiviti yang dia sukai, dan dalam waktu yang sama ada kawalan dan disiplin, insya-Allah anak-anak itu akan mendengar kata. Aspek yang perlu diberi penekanan sekarang ini ialah kesejahteraan institusi keluarga. Dan dalam hal ini ialah pengawalan emosi, fizikal dan juga mental ibu bapa dan juga anak-anak sangat penting dalam hal ini. Bagaimana kita untuk mengawal keadaan ini? Mungkin ibu bapa mungkin boleh membuat perancangan dari segi disiplin rutin harian anak-anak bila masa mereka belajar, bila masa mereka beriadah, berehat dan sebagainya. Juga sharing workload. You dah buat tadi, I lah buat, you lah buat tadi. That's very important. Sebenarnya bapa boleh kreatif macam saya. Misalnya anak ni buat apa time ini, anak ni buat apa, kita letakkan jadual itu di freeze ke, di peti ais kita tampal, semua anak-anak ikut jadual belajar mereka bila kan. Dan maknanya saya yakin kalau kita buat itu, insya-Allah anak-anak akan ni. Tapi satu saja, ibu bapa mesti kawal emosinya. Sebab kita kadang-kadang anak bila dah 1-2 kali tak dengar cakap tu, kita akan stres kan, dan kita mudah marah. Tapi kita kena cool, ambil nafas sekejap. Maknanya mungkin tegur sekali boleh, tapi jangan kita hilang kawalan emosi, sebab anak-anak melihat dekat nanti dia pun akan emosinya akan berlaku perkembangan seperti itu. Jadi sebetulnya seperti yang sebut puan tadi, bahawa kena sabarlah menerima nama baru ini. Spiritual kita kena kuat. Kalau rasa nak marah, kita amalkanlah seperti mana Nabi Rasulullah bersabda yang mengatakan bahawa kalau anda marah sedang berdiri, maka duduklah. Kalau duduk juga tak hilang lagi marah, maka berbaring dan ambillah wuduk untuk beri ketenangan. Sebab marah itu adalah api syaitan. Syaitan jadi pada api. Jadi bila kena air itu dia jadi padam, sejuk. Jadi sebab apabila kita berada dalam ketenangan, dalam keadaan yang jiwanya tenang, kita boleh melakukan sesuatu yang penyelesaian masalah yang lebih baik daripada kita dalam keadaan marah. Jadi whatever orang kata klise ke, memang kena sabar dan redha dalam keadaan ini, sebab itu saja yang boleh coolkan kita punya emosi. Dan kita boleh sebenarnya reverse psychology, iaitu menganggap anak-anak berada di rumah ini mengembirakan kita dengan riuh rendah dia itu. Betul. Dengan kadang-kadang dia bertelagah dengan adik-beradik itu, dengar dia jerit, itu adalah satu hiburan kepada kita. Sebenarnya boleh kita revive the psychology. Kita jangan menganggap itu suatu benda yang membebankan kita. Sebab bila psikologi kita menganggap keriuhan itu sebagai benda yang membeban dan mengganggu kita, kita tidak enjoy the life. So kita tukar. Saya rasa boleh, sebab saya pun alami benda itu. Sebab saya pun anak ramai, ada 7 orang. So selalu kami pensyarah biasa buat work from home ini. So saya selalu tukarkan keriuhan anak, bising dia bergaduh itu kadang-kadang kan, biasalah adik-beradik kan. Kita dengar daripada atas, saya senyum saja. Itulah, bayangkan kalau anak-anak tak ada. So always like that, maka kita akan cool dan calm. Bagi institusi keluarga yang ada ibu, ada ayah yang agak lengkap lah untuk ada sistem support. Kadang-kadang mak ada kat rumah, ada pembantu. Tapi bagi mereka yang bapa tunggal, ibu tunggal, situasi itu double, berganda bagi mereka. Bagaimana itu? Itu memang cabarannya sangat tinggi, dan itu juga jadi double juga dia punya kesabaran kita pun kena double juga. Dan kemungkinan support system itu, ini kita ambil work from home ini ataupun bekerja dari rumah ini satu advantage untuk kita lebih rapat dalam tempoh kita menjalankan tugas. Kita boleh juga mendidik anak-anak yang mungkin selama ini kalau ibu tunggal atau bapa tunggal mereka keluar bekerja, anak-anak mungkin tidak dalam kawalan dan perhatian kita. Tetapi kali ini mereka berada di depan kita, kita ambil advantage juga dalam tempoh yang sama mendidik mereka, membimbing. Saya percaya kalau kita sibuk dengan tugas kita, anak-anak pun mungkin berada di satu ruang yang bersama dengan kita. Dia juga kita boleh memantau dia punya homework tadi kan, yang secara online dan sebagainya. Kita boleh tengok dia buat latihan, kita boleh tengok apa aktiviti dia di depan mata kita. Saya rasa ini satu advantage yang besar sebenarnya untuk ibu bapa bersama dengan anak-anak.
Baik Prof, mungkin secara ringkas Prof boleh kongsikan kepada ibu bapa di luar sana yang menghadapi situasi yang seperti ini, mungkin Prof boleh kongsikan apa antara kaedah-kaedah yang terbaik untuk mereka, bagi mereka mengawal emosi, memastikan psikologi mereka berada dalam keadaan yang baik, untuk mereka mengawal anak-anak mereka juga dalam memastikan kesejahteraan keluarga itu sendiri. Ya. Satu, of course, wanita, ibu mesti dapat support daripada golongan bapa juga. Maknanya golongan bapa tidaklah boleh lepas tangan. Bila tengok isteri ada di rumah, golongan bapa satu kena ingat bahawa isteri juga sedang bekerja. So, kadang psikologi dia pun, isteri duduk di rumah kan. Jadi maknanya susun jadual kerja itu satu. Susun jadual kerja, perancangan. Esok ni, malam ini, suami atau isteri, ibu bapa dah boleh bincang dah. Kalau ada anak yang agak dewasa, boleh bincang dah apa plan untuk besok. Ataupun kita sendiri pun sebagai ibu dah boleh plan. Misalnya kalau esok ada kerja yang agak tight menyebabkan tengah hari mungkin tidak sempat. So apa malam tu kita dah boleh susun kerja. Mungkin masak waktu malam itu for the esok untuk sarapan dan tengah hari. Anak ini kakak-kakaknya mungkin boleh tengokkan adik-adiknya bekerja. Jadi kita dah boleh susun jadual tugas. Semua masing-masing ada tugas masing-masing supaya kehidupan itu lebih sejahtera. Petang-petang boleh bermain bersama dengan anak-anak di halaman dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita bijak dalam menyusun jadual kerja dan menerima penyesuaian ini, anak-anak pun happy. Tadi pun dah Puan cakap anak-anak dia happy tidak pergi sekolah kan. So sebab dia dapat bersama dengan ibu bapanya. Prof Dr. Farzah, terima kasih kerana sudi bersama kami. Cara Prof sebut pun sangat tenang, kita pun macam senang je kat rumah. Baik, dan juga terima kasih sekali kerana sudi bersama kami, dan juga terima kasih kepada tetamu kita Puan Rianti dan juga dua anak beliau, Khaira dan juga Khairin. Kita berehat seketika untuk melihat klip khas ini dan kembali selepas ini.